Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 42. Ayat 42, muka surat Pimpinan Ar-Rahman Jawi 490. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, berada dalam juzuk yang ke-13. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada sedikit huraian yang sambungan yang semalam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Kita baca setakat dulu sebab kita nak pergi kepada huraian perbincangan kita dalam siri yang lepas. Dalam perbincangan yang lepas, para jemaah sekalian, ayat yang kita baca iaitulah bermula daripada ayat 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Baik para jemaah sekalian, para penonton sekalian, kita ulang kaji penjelasan tentang doa Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang doa Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Menurut keterangan Syekh Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ayat ini, hadza du'aun tsani, ini doa yang kedua daripada Ibrahim kepada bumi Mekah dan juga kepada keluarganya. Baik, manakah doa yang pertama? Itu persoalan kita. Manakah doa yang pertama? Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, doa yang pertama buka dalam surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah ayat yang ke-126. Ayat yang ke-126, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 39. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarhu ila azabin nar wa bi'sal masir.
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Baik, para jemaah sekalian, dua ayat ini ada persamaan. Ayat 35 surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza al-balada amina. Ayat 126 surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Dalam ayat 35 Ibrahim, hadzal balada, ada alif lam ma'rifah. Dalam ayat 126 Baqarah, hadza baladan aminan. Baik. Maka di sinilah timbulnya perbincangan para ulama mengapa Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ayat yang kita baca ini adalah merupakan doa yang kedua. Mana doa yang pertama? Nih, dalam surah Baqarah. Di antara sebabnya, cuba tuan-tuan tanda, ini dipanggil taujih al-qiraah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, ij'al haza baladan. Jadikan negeri Mekah ni baladan. Dia kata, ij'al ya ta'adda li maf'ulaini. Ij'al tu dia pergi kepada dua maf'ul. Yang pertama, haza, negeri ini. Hazal makan. Yang kedua, baladan. Negeri ini jadilah Mekah ni satu bandar. Baladan aminan, negeri yang aman. Lam yakun, sedangkan negeri Mekah tu belum dibangun lagi. Belum ada orang pun lagi. Yang adanya tapak tak Kaabah yang ditinggalkan. Maka ini menunjukkan bahawa doa yang pertama itu belum ada lagi Kaabah. Bila doa yang kedua dalam surah Ibrahim yang kita baca ini, hazal balada, maknanya hazal balada, dia kata alif lam itu lil ahdil huduri, menunjukkan ini negeri yang sudah ada ini, yang sudah dibangunkan oleh Ismail dan ibunya Hajar. Itu di antara perbincangan kenapa disebut itu doa yang kedua, ini doa yang pertama. Ana sebut di sini semula sebab jemaah tertanya-tanya bila Ibnu Katsir sebut ini doa yang kedua, mana doa yang pertama? Jadi doa yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Namun begitu ramai para ulama lain mengatakan tidak. Doa yang pertama iaitulah ayat 35 surah Ibrahim, sebab beberapa sebab. Sebab yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin. Tengok ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyyati. Wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah tinggalkan sebahagian dari zuriat aku. Maknanya itu dari sudut siyaqul ayah. Yang kedua, pendapat ini dikuatkan oleh Imamul Bukhari daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini panjang dalam Bukhari, tuan-tuan boleh baca dalam buku Mekah yang saya tulis ini, ana letak hadis panjang di sini. Iaitu ketika Nabi Ibrahim nak balik ke Syam, meninggalkan Hajar dan Ismail, Hajar ikut dia. Ibrahim ila aina? Ibrahim nak pergi mana tu? Nabi Ibrahim tak berpaling, terus pergi. 3 kali dia tanya, Ibrahim ila aina? Kemana kamu nak pergi? Ibrahim tak berpaling. Akhirnya Hajar dengan keimanan dia, tawakal dia yang tinggi kepada Allah, dia bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Allah ke perintah kamu buat lagu macam ni? Tinggal aku di sini? Ibrahim kata, bala, amarani Rabbi. Ya, Allah Ta'ala perintahkan aku tinggal kamu di sini. Ketika itu Hajar telah mengeluarkan kata-kata. Kata-kata ini kalau diletak, dicampak atas bukit, bukit bergoncang. Dicampak dalam laut, laut bergelora. Dia kata, izhab izan lan yudayyi'an Allah. Pergilah Ibrahim ke mana kamu nak pergi. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan hidup kami berdua di sini. Kita kata, Masya Allah, hadhihi quwwatul iman.
Inilah kekuatan iman. Maka kemudian bila Nabi Ibrahim pergi jauh sikit, barulah dia berpaling. Dia berpaling ke arah Mekah. Dia berdoa balik, Rabbana inni askantu min zurriyati, wahai Tuhan kami, aku tinggal sebahagian daripada zuriat aku, iaitulah Ismail di sini. Maka para jemaah sekalian, itu di antara perbincangan para ulama. Kalau kata ini yang pertama, ini yang kedua, tidaklah menjadi masalah kepada kita. Yang cumanya tujuan ana sebut di sini supaya kita tahu mengapa, apakah hujah, kenapa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan ini yang kedua. Yang pertama surah Al-Baqarah 126, kita kata itulah taujihat ataupun perbincangan para ulama yang menyuburkan ilmu dalam Islam ini apabila boleh berbincang dengan cara ilmiah, dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Perbincangan yang kedua, tanda para jemaah sekalian, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika berdoa, sekali dia guna Rabbi, kali yang kedua dia guna Rabbana. Rabbi, Rabbana. Tengok dalam ayat kita ni. Dalam ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Ketika dia menggunakan perkataan Rabbi, ketika itu Nabi Ibrahim bercakap bagi pihak profesion ataupun jawatan dia. Kerja Nabi ni iaitulah nak membina negeri ni dan nak menjaga akidah tauhid daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik, syirik. Maka Nabi Ibrahim guna Rabbi, Tuhanku. Rabbi, Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini aman. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai orang. Maka Nabi Ibrahim menggunakan lafaz dia seorang Rabbi, wahai Tuhanku. Baik, ketika dia bercakap tentang keluarga dia guna perkataan Rabbana dengan lafaz jamak. Tengok ayat 37, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Tuhan kami, aku telah tinggalkan sebahagian zuriat aku. Mana dia bercakap kami itu maknanya aku dan keluarga aku ni. Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ketika dia bercakap tentang keluarga dia, keadaan Hajar, Ismail, kan, duduk di tengah padang pasir yang tidak ada pokok, tak ada air, maka dia menggunakan pendekatan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, sebahagian zuriat aku berada di tengah padang pasir, di bumi yang gersang yang tidak ada pokok. Maka lebih dekat dia dengan keluarga dia. Kita kata Masya Allah. Baik, Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami, tujuan aku tinggal mereka di sini supaya mereka hidupkan bumi Mekah ini dengan tauhid, dengan mendirikan salat. Karena itu faj'al afidatan minan nas, jadikanlah hati-hati manusia ini kembali suka kepada mereka. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 40. Ayat yang ke-40, ayat 40, Nabi Ibrahim ulang balik kepada Rabbi. Tengah dia, semua ayat lain, contohnya dalam ayat surah Baqarah pun sama juga. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada. Satu. Kemudian ketika dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan Rabbana waj'alna muslimaini,
kan, Rabbana wab'ats fihim. Dalam ayat 40 Nabi Ibrahim tukar balik kepada Rabbi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan salat. Kenapa Nabi Ibrahim tak guna pendekatan Rabbana, wahai Tuhan kami, kan? Rabbana, wahai Tuhan kami, ij'alni wa zurriyati, jadikan aku dan anak cucu aku mendirikan salat. Maka di sini kata di para ulama, sirrun latifun, rahsia yang sangat tersembunyi, yang sangat indah dalam Quran, dalam susunan Quran. Allah SWT ceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan seorang itu apabila melakukan ibadat. Melakukan ibadat, kita mesti utamakan kita dulu. Pasal tu Ibrahim kata, Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan aku mendirikan salat. Barulah dia kata, wa zurriyati, wa min zurriyati, dan zuriat aku. Di sini para jemaah sekalian, kita kena belajar bahawa di dalam perkara ibadat tak boleh kita mujamalah, utamakan orang lain, lebihkan orang lain. Kita kena letak kita dulu. Kita kena letak kita dulu. Maka ketika itulah kita nampak, kalau ayah nak suruh keluarga baik, ayah tu kena baik dulu. Ayah tu kena dirikan solat, ayah tu kena taat pada Allah SWT. Kita kata ibu bapa lah kena jadi soleh, salihah. Wa min zurriyati, anak cucu aku datang. Kita kata Masya Allah, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Semua itu rahsia. Dia kata dalam ulama tafsir, ulama tadabbur kata sirrun latif, rahsia yang sangat indah di dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut balik, Rabbi ja'alni, jadikan aku orang yang mendirikan solat dan zuriat aku. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Sama juga ketika Nabi Ibrahim berdoa, tengok dalam ayat 127 surah Al-Baqarah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim bersama-sama Nabi Ibrahim mengangkat, membina Kaabah dan Ismail. Allah Ta'ala tak sebut ini, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawa'idal minal bait. Ketika Ibrahim dan Ismail membina Kaabah lah. Dalam ayat itu kata, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lish? Kenapa? Sebab Ibrahim yang bina, Ismail cuma membantu mengangkat batu-batu, menunjukkan bahawa tashrif, kemuliaan bina Kaabah tu asalnya duduk kepada Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya Ismail. Maka lafaz itu tidak disamakan, wa idh yarfa Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kita kata Masya Allah, hadhihi min ba'di al-asrar, ini di antara sebahagian daripada rahsia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam masalah binaan Kaabah dan doa Nabi Ibrahim AS. Ada lagi beberapa perkara, sebahagiannya saya dah sebut semalam. Doa Nabi Ibrahim AS tentang Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, itu ketika Nabi Ibrahim doa. Kemudian wa Rabbi ja'alni muqimas wajnubni wa baniyan aslam. Kemudian dalam surah Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini. Dia guna Rabbana dah, sebab ketika itu dia kembali kepada jadikan kami berdua ni, Ibrahim dan Ismail, laka muslimain laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Baiklah para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim juga sangat-sangat mengambil berat tentang akidah, sehingga kata Ibrahim Taimi, man ya'manul bala ba'da qawli Ibrahim. Siapa dia lagi yakin bahawa kita tak takut lagi kepada bala setelah doa Nabi Ibrahim yang begitu mantap, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Kemudian timbul lagi doa Nabi Ibrahim lagi, iaitu warzuqhum faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Timbul lagi soalan, kenapa tadi dalam ayat tadi Ibrahim berdoa, dia kata apa? Inda baitikal muharram.
Sebab itulah taujih Al-Imam Ibn Katsir kata ini doa yang kedua. Sebab dia kata inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang diharamkan, pengharamannya telah diisytiharkan. Maknanya kalau doa yang pertama tak ada lagi rumah. Di situlah kata di para ulama Islam, rumah memang tidak ada, tapi tapak tu sudah ada di situ. Asalnya Kaabah itu dibina oleh malaikat, kemudian runtuh pada taufan Nabi Nuh. Artinya inda baitikal muharram, dua tafsir sini, di tapak rumahmu. Memang tapak itu sudah ada di situ. Dan juga baitikal muharram, Allah Ta'ala wahyukan kepada dia bahawa di sini akan dibina Kaabah. Wallahu alam, itu di antara sebab-sebab. Dan Ibrahim terus berdoa, faj'al afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadikan hati manusia terikat dengan mereka dan rezekikan kepada mereka buah-buahan, makanan. Kenapa dia doa dengan rezeki sekali? Jawab dianya, supaya bila kita ni sudah ada, manfaat dunia sudah ada, bekalan makanan sudah ada, bajet orang panggil perbekalan makanan sudah ada, maka ketika itu hati kita tak mikir nak pergi cari makan, kita berfikir bagaimana nak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini dengan ibadat. Pasal itulah kita hari ni kata di para ulama, para pendakwah ni kalau boleh mencari sumber dana kehidupan sendiri lebih senang daripada kita kita ni kalau kita tidak mustaqil dari sudut ekonomi, kita nak cakap pun susah. Cakap kan toke marah, bos marah, orang marah, akhirnya kita tak berani nak cakap. Tapi kalau kita ada sumber keuangan sendiri, kita boleh tunjukkan kepada masyarakat, aku tak bergantung dengan rezeki yang dengan minta sedekah yang kamu, tapi aku bercakap ni kerana nak mencari keridaan Allah Azza wa Jalla. Dari sudut rezeki aku sudah ada. Masya-Allah, tabarakallah. Ini yang dikatakan apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim dalam doa ini yang sangat menarik. Baik para jemaah sekalian, dalam doa Ibrahim dia kata ij'al hadzal balada aminan, jadikan negeri ini aman. Tapi kita nampak ada juga tak aman tu. Ada juga berlaku perbalahan, ada macam-macam. Jawab dianya, maksud aman di situ minal kharab, daripada diruntuhkan seluruhnya. Negeri ini tidak diruntuhkan. Cuma di akhir zaman nanti ada kumpulan nak diserang Mekah, sampai di tengah jalan tiba-tiba mereka ditelan oleh bumi. Mereka ditelan oleh bumi, kecuali apabila dekat dengan nak kiamat. Pada waktu itu mari Dzuswaiqataini, mari dua orang kumpulan yang berkaki kecil, mereka boleh meruntuhkan Kaabah. Maka kata di para ulama, ayat ini dengan hadis-hadis itu tidak bercanggah, sebab yang berlaku peruntuhan Kaabah itu di akhir dekat dengan nak kiamat dah. Itu yang antara min amarat min asyratis sa'ah, daripada tanda-tanda kiamat. Baiklah para jemaah sekalian, ada juga yang mengatakan aman di sini ij'al haza al-balada amina, maksudnya jadikan ahli Mekah ni orang yang aman. Sebab itulah Allah Ta'ala mengungkit kepada puak-puak Quraisy, mu tengok orang negeri lain yutakhattafun nas min haulahim, perang sana perang sini, tapi orang Mekah aman. Bahkan penduduk Mekah ni kalau pergi keluar kawasan, orang kata hadza ahlul haram, jangan usik, jangan kacau dia, jangan. Artinya doa Nabi Ibrahim itu memang mengena sampai kepada anak cucu dia yang berada di Mekah. Kita pergi pada perbincangan seterusnya. Para anbiya alaihissalatu wassalam tidak akan menyembah berhala. Jadi apa faedahnya Nabi Ibrahim kata wajnubni, jauhkan aku dan anak cucuku daripada sembah berhala? Jawab dianya, yang pertama maknanya Nabi Ibrahim minta istiqamah supaya aku ni jangan lagi terjebak dengan apa? Dengan penyembahan berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni jangan yakin, jangan overconfident. Kita kena letak kita ni bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata kita bergantung dengan Allah, ketika itulah kita minta, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan keluarga aku, ya Allah, supaya kita nampak kita ni meruntuhkan keegoan kita, izhar lil hajati, biar nampak kita ni sangat berhajat kepada pertolongan Allah, kepada perlindungan daripada Allah, kepada penjagaan daripada Allah. Itu cara dia. Maka dia berdoa, Rabbi ja'alni Rabbi
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka ini menunjukkan Ibrahim sangat-sangat sayang dia kepada keluarga dia dan menjaga akidah yang mantap. Perbincangan yang seterusnya, Ibrahim kata wa baniya, dan keluarga aku daripada sembah berhala. Tapi kita kena ingat, ia menyembah berhala di Mekah setelah dipesongkan oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia bawa masuk berhala Mekah dan ramailah orang mula sembah berhala. Itu juga daripada keturunan. Ada sebahagian mereka daripada anak keturunan daripada Ismail yang duduk di Mekah, Quraisy. Bagaimana kita nak taujihkan doa ini? Jawab dianya, doa Nabi Ibrahim itu memang kena kepada anak dia, cucu dia yang hidup di zaman dia. Tak ada siapa pun yang sembah berhala pada saat itu. Kemudian bila mari Amr bin Luhai bawa berhala mari, akhirnya mereka juga terpengaruh. Di sinilah kata para betapa pentingnya mengulang kaji isu akidah, isu tauhid. Kita yang sudah hati, anak aku ngaji sekolah agama dah tu, tapi kita tak bincang tentang tauhid, tentang isu semasa, tentang gerakan-gerakan batiniah, kristianisasi dan macam-macam gerakan perosak, makhluk perosak ini perlu dibincang-bincangkan dengan keluarga. Kalau tidak, na'udzubillah, kita bimbang mereka akan terpengaruh dengan diayah-diayah yang dibuat oleh orang kafir. Ada ulama mengatakan ini khas kepada anak cucu dia yang beriman saja. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ada juga yang mengatakan boleh jadi dia doa umum, tapi Allah Ta'ala beri sebahagian, tak beri sebahagian. Kita kata itu wallahu alam. Itulah yang disebut oleh para ulama kita. Baiklah para jemaah sekalian, anak rasa itu di antara beberapa isu yang kita sebut dalam masalah doa Nabi Ibrahim. Dalam siri yang lepas ada sebut bagaimana Ibrahim doa kepada dua ayah dia. Rabbana aghfirli wali walidaya. Sedangkan dua katanya li abawahi wa kana kafira, ini sedangkan dua tu kafir. Jawabnya doa Ibrahim sebelum jelas kedudukan, sebelum dia dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan mereka masih hidup. Ibrahim mengharapkan Allah Ta'ala beri taufik kepada mereka supaya beriman. Tapi setelah terbukti mereka mati tidak beriman, maka pada ketika itu tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri daripada mereka. Para jemaah sekalian, ini dia panggil fiqh doa, ni sangat penting. Barulah biar kita jelas bahawa berdoa ini satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita seharian, dalam kehidupan kita manusia, supaya kita tahu kita ni sentiasa berhajat kepada Allah. Mintalah pertolongan dengan Allah. Jangan sekali-kali berani kita rasa kita ni hebat, sebagaimana yang ayat yang kita di akhir surah nanti, wa makaru makran, kan Allah Ta'ala sebut tentang tipu daya, perancangan-perancangan yang dibuat oleh orang. Baik, yang terakhir sekali, doa Nabi Ibrahim ini, Rabbana ghafirli wali walidaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ayat ini menjadi dalil ala intifa'il mayyit bidu'ail khalqi lahum. Menjadi dalil bahawa orang mati mendapat manfaat daripada doa orang yang masih hidup. Maka siapa dia sayang kepada mak ayah dia, doalah. Siapa dia sayang kepada keluarga dia, doalah. Yang sudah mati, kita doa berterusan. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis, ada orang ni masuk dalam syurga mendapat darjat yang tinggi. Dia terkejut. Dia kata, ya Rabbi, mari mana ni darjat ni? Saya tak banyak ibadat. Dia tanya pada malaikat yang penjaga, dari mana dapat saya ni kedudukan yang tinggi? Maka malaikat bagi tahu, bistighfari waladika laka. Ini semua dengan sebab istighfar, doa, minta ampun oleh anak-anak kamu kepada kamu, maka Allah Ta'ala angkat darjat. Saya kata, kalau tuan-tuan dan puan-puan sayang pada ibu bapa, doalah kepada mereka siang dan malam, pagi dan petang, dengan doanya ikhlas daripada hati kita sendiri sebagai anak, sebagai cucu, cici. Usahlah terpengaruh dengan syarikat-syarikat swasta yang duduk isi borang. Siapa dia isi borang tu, tak payah isi borang, langit terbuka, Rabbi ghafirli wali walidaya. Apa yang susah sangat kita nak doa pada ibu bapa, kan? Cuma Ibrahim di sini dilarang, tapi kita tak ada.
kita boleh guna doa ni untuk kita, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Boleh. Jadi ada juga semalam kita sebut tentang Rabbi ja'alni muqimas salah. Adakah kita nak ubah Rabbana ghafirli, Rabbana ja'alna muqimas salah, muqiminas salah? Kita katakan dalam bentuk doa, na'am, kita boleh doa, tapi nak ubah ayat Quran tidak boleh. Jadi ada orang tanya, ni macam ubah ayat Quran ni kan? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, kita kekalkan, ataupun kita ubah Rabbana ja'alna muqiminas salah. Kita kata dalam uslub doa boleh kita ubah. Kalau kita niat baca ayat Quran nak ikut doa Nabi Ibrahim, kekalkan lafaz Rabbi ghafirli, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana. Tengok, Ibrahim ulang balik, Rabbana wa taqabbal du'a. Aku, anakku, cucuku, setelah kami mendirikan salat, maka kami semua mengharapkan engkau terima ya Allah amalan kami. Maka dia balik kepada Rabbana. Baik, tuan-tuan para pelajar sekalian, kita kena rajin-rajinlah untuk tadabbur Quran ini. Bagi ana sangat menarik. Kerana itu saya ulang balik di sini para jemaah sekalian. Rahsia doa Nabi Ibrahim. Rahsia doa Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Tamaklah kita secara ringkasnya. Kita pergi kepada ayat yang kita baca. Sambungan perbincangan kita pada kali ini iaitulah bermula daripada ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah engkau menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ingat baik, Allah SWT yang maha mengetahui, yang maha kaya, yang maha bijaksana. Dalam siri yang lepas, kita dah Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalailut tauhid, dalil-dalil tauhid, dan bagaimana sikap Nabi Ibrahim AS berdoa untuk menjaga dia dan anak cucunya daripada syirik. Berdoa pula untuk mendapat taufik melakukan ibadat dengan baik, dengan sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi Ibrahim di akhir doa kata, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dan berilah keampunan kepada kami semua pada hari berdiri berlakunya hisab, hari pembalasan. Di mana hari pembalasan itu? Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada ayat yang ke-42, wala tahsabannallah, ay la tazunu ya Muhammad, janganlah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla, imhaluz zalimin, menangguhkan hukuman ke atas orang zalimin. Orang zalim itu bahawa Allah Ta'ala lupa untuk menjatuhkan hukuman ke atas mereka. La, tidak sama sekali. Tapi itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Sehingga timbul soalan daripada para ulama yang mengkaji. Dia kata macam mana, kan, bagaimana boleh Nabi kita sebut di sini tentang ghafilan, bagaimana layak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yahsabu, menganggap Allah Taala lupa. Jadi Allah Taala peringat sini, la tazunnu ya Muhammad, jangan sangka Tuhan tu lupa. Maka jawab dia, ayat ini menjadi al-murad bi at-tasbit, nak menguatkan pegangan yang sedia ada dalam hati Nabi bahawa Allah Taala tidak lupa. Allah Ta'ala tidak lupa. Bukan makna Nabi sangka lah, jangan sekali-kali ya, sebab kepahaman yang kamu sedia ada itu mantap. Yang kedua, nak beritahu kepada Nabi dan umat dia bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia beri tempoh. Orang-orang yang jahat ini diberi tempoh. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli liz-zalim. Allah Ta'ala bagi tempoh kepada orang zalim. Kadang-kadang zalim dia 10 tahun, diktator dia 30 tahun, 40 tahun diktator. Biarkan. Hatta iza akhazahu lam yuflithu. Nabi kata, bila Allah Ta'ala ambil tindakan, tidak akan terlepas. Kemudian Nabi kita baca surah Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika iza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah bila Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas penduduk negeri itu dan keadaan mereka zalim. Jangan bimbang, jangan duduk fikir macam-macam. Ada juga yang mengatakan maksud dia la tahsabannahu, mu jangan sangka Allah Ta'ala tu muamalah dengan orang zalim dengan muamalah orang yang terlupa. La, semua yang dia buat, kecil ke besar ke, ala naqiri wal qitmir, sebesar selaput yang ada di biji tamar tu, Allah Ta'ala akan ambil kira. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, siapa dia ambil sejengkal tanah orang, Allah Ta'ala akan tawaqahu ala sab'ati aradin, Allah Ta'ala akan gulung atas kepala dia 7 lapis bumi. Subhanallah, jangan kira. Yang keempat, kata-kata itu tuju kepada Nabi tapi sebenarnya untuk umat dia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ditindas, kamu dihina, kamu diunanya, jangan bimbang. Allah Ta'ala tidak lupa untuk mengambil tindakan ke atas geng-geng yang zalim. Geng-geng yang zalim, mu jangan takut. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, Allah gambarkan keadaan puak-puak kafir di akhirat esok macam mana. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah hanya melambatkan balasan mereka sehingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pandangan mereka. Orang panggil mata tu terbeliak tengok, dahsyatnya azab. Dahsyat. Kerana gerun gementar melihat keadaan yang berlaku. Jadi bila mari hari timpa azab, tak boleh nak lari dah kita. Tak boleh nak lepas diri. Maka Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita supaya kita jangan sombong atas dunia ini. Satu hari mu kena. Hari ini kita berkuasa, belum tentu besok berkuasa. Naam. Apa lagi keadaan mereka? Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dalam pada itu, yang pertama sekali keadaan dia mata terbeliak. Dalam pada itu mereka terburu-buru menyahut panggilan kepada mahsyar. Bila dipanggil ke mahsyar, mereka terpaksa kena pergi cepat-cepat berlari ke mahsyar. Allahu Akbar. Tak ada siapa yang tak pergi, kan? Tidak ada siapa yang boleh menangguhkan perjalanan. Bila dipanggil, habis. Bagaimana keadaan mereka berjalan ke mahsyar? Muhti'ina, sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata yang tidak berkelip. Muqni'i ru'usahum la yartaddu ilaihim tarfuhum, maknanya berjalan dalam keadaan takut, dalam keadaan mata mendongak kepala duk tengoklah kata apa akan jadi, mata tak berkelip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka tidak bersemangat kerana bengong dan cemas. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, yamshuna musri'ina inda khurujihim min quburihim, mereka keluar dalam keadaan laju. Dalam surah Al-Quran sebut yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Timbul lagi soalan, kenapa Tuhan tak kata yakhrujuna minal kubur, yakhrujuna minal ajdas, kan? Kita tengok dalam surah Yasin, minal ajdas, maknanya keluar daripada kubur. Apa beza di antara kubur dengan ajdas? Tengok. Sekali lagi kita terperangkap dengan rahsia-rahsia Al-Quran ini. InsyaAllah, mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita
boleh ambil manfaat besar. Contohnya dalam surah Yasin. Surah Yasin ni surah yang sinonim kita baca. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiup seruan sangkala, mereka keluar daripada ajdas. Daripada ajdas tu kubur. Tapi Allah tak guna perkataan kubur sebab apa? Sebab kubur ini tempat orang duduk diam kat situ. Sekarang ni mereka keluar, ajdas yang maknanya dengan suara yang laju. Yakhrujuna minal ajdas sira'an, keluar daripada tempat mereka tinggal itu kubur dengan begitu laju. Adalah ayat itu yang kata, laju sekali puak-puak ni keluar daripada kubur, muhti'ina muqni'i ru'usim la yartadu ila yamshuna musri'in. Mana keluar tu keluar dengan cepat daripada kubur. Maka berbeza di antara kubur. Ayat yang diguna perkataan kubur itu ketika dia tenang duduk dalam kubur, diam situ. Ketika dia keluar, dia tak kata lagi yakhrujuna minal kubur lah, sebab kubur tu diam. Tapi di sini ayat yakhrujuna minal ajdas, sebab mereka keluar dengan begitu cepat. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, semakin hari semakin menarik insya-Allah siri-siri tadabbur kita kepada ayat Allah. Mudah sebagaimana kata di para ulama, Al-Quran itu seperti buah kurma, makin dimakan, makin dikunyah, makin terasa kemanisannya insya-Allah. Mudah-mudahan para jemaah, para pelajar yang setia mengikuti tadabbur kita, sama ada dengan Abu Anah atau dengan siapa saja pun, kita akan makin terasa kemanisannya Al-Quran itu setelah kita mengunyah-ngunyahnya. Maknanya macam buah tamar kita kunyah, makin terasa manis. Quran ni bila kita makin kita kaji, makin kita faham, insya-Allah makin terasa manis dan memberi manfaat untuk pedoman hidup kita insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 44 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.